Bercakap sedikit tentang apa yang mungkin akan dikatakan oleh Presiden malam ini, persoalannya ialah, siapa yang mengendalikan prompter selepas laporan bahawa lelaki lain itu sedang disiasat kerana memperoleh wang? Ya, membaca ucapan Presiden, sudah tentu saya tahu tentang laporan itu. Begitu juga dengan Presiden, saya sudah berbincang dengannya mengenai perkara ini. Dia percaya bahwa ia sangat dikesali dan sejujurnya memalukan. Individu yang disebut dalam laporan itu sedang bekerja sama dengan CFTC, tetapi telah diberi cuti bergaji. Kita akan ada operator teleprompter malam ini, sudah tentu, tetapi malangnya bukan individu yang disebut dalam laporan itu. Terima kasih banyak. Satu soalan daripada Sky News. Boleh saya beralih ke Iran sila? Dan khususnya serangan ke atas sekolah Manapa. 120 kanak-kanak terbunuh. 26 guru mereka turut terbunuh. Satu siasatan oleh Sky News yang didedahkan hari ini menunjukkan bahawa semua ini adalah kesilapan tragis oleh Amerika Syarikat, oleh tentera Amerika. Jadi, bolehkah anda jelaskan sila kenapa Presiden berulang kali mengatakan bahawa itu bukan Amerika, sedangkan sebenarnya bukan begitu? Dia juga berkata bahawa bahkan tidak. Dan laporan itu, saya tidak boleh mengulas mengenai siasatan Sky News dengan segala hormat kerana saya belum membacanya. Semua yang boleh saya ulas adalah apa yang Presiden katakan kerana saya bercakap bagi pihak beliau dan siasatan masih berjalan. Kami mencarankan anda menghubungi Jabatan Peperangan untuk sebarang soalan lanjut mengenai perkara ini. Taklah, boleh saya buat soalan susulan? Sudah tentu. Saya cuma mahu faham. Tiada apa yang berubah. Saya cuma mahu faham kenapa dia sentiasa kata, bukan kami tak buat. Sedangkan semua bukti dan sebenarnya laporan awal. Dan kami bercakap dengan pemberi maklumat tentera yang kata ini adalah kesilapan manusia. Itu adalah pendapat Presiden dan pada masa yang sama, dia kata bahawa Jabatan Perang sedang menyiasat kes itu. Kami merujuk anda kepada mereka untuk sebarang soalan berkaitan siasatan yang jelasnya masih belum didedahkan. Presiden merasakan begitu kerana beliau sangat tahu bahawa Angkatan Tentera kita sentiasa bertindak dengan niat baik dan sama sekali tidak pernah menyasarkan orang awam atau kanak-kanak. Sebaliknya di pihak satu lagi, Iran yang memang terkenal kerana membunuh wanita, kanak-kanak dan orang yang tidak bersalah sejak sekian lama. Jadi anda patut fokus pada perkara ini dalam laporan anda. Saya ada satu soalan tentang Senator McConnell, tetapi terlebih dahulu mengenai Iran. Presiden Trump telah membenarkan serangan ke atas Iran hampir setiap hari minggu ini. Anda dan Rumah Putih menggambarkan rundingan itu sebagai berada dalam kebuntuan atau pada dasarnya sudah berakhir sepenuhnya. Baiklah, saya telah berbincang dengan Presiden mengenai perkara ini sejam yang lalu. Iran terus banyak berunding dengan Amerika Syarikat dan menyatakan bahawa mereka mahu membuat perjanjian dengan kami kerana mereka sedang menerima tamparan hebat daripada Angkatan Tentera Amerika Syarikat kami. Sebabnya, dan ini penting untuk rakyat Amerika faham, sebab serangan baru-baru ini dalam beberapa hari lepas adalah kerana Iran telah melanggar memorandum persefahaman yang kami tandatangani dengan mereka. Secara khusus dalam memorandum persefahaman yang mereka laksanakan, mereka sepatutnya tidak menembak ke arah kapal-kapal dagang yang melalui Selat Hormuz, bukan? Malangnya, mereka telah membuat keputusan tragis untuk melakukan perkara itu. Dan Presiden Trump tidak akan berdiam diri dan membiarkan tindakan keganasan ini berlaku di selat itu tanpa Iran menerima akibatnya. Dan inilah yang sedang kita saksikan sekarang. Boleh ceritakan sedikit tentang apa yang paling teruk dalam sejam terakhir? Adakah dia kelihatan letih dengan rundingan itu? Mengapa rakyat Amerika harus percaya bahawa ia akan berbeza dengan Iran? Adakah ia masih sah sekarang memandangkan mereka sudah melanggar perjanjian itu? Lihatlah bagaimana mereka berkelakuan buruk. Ini hanya membuktikan maksud awal Presiden ketika melancarkan operasi kemarahan epik. Iran tidak boleh sama sekali memperoleh senjata nuklear. Itulah sebabnya beliau melancarkan operasi kemarahan epik. Mereka telah mengalami tamparan hebat terhadap tentera dan ekonomi mereka akibatnya. Presiden sentiasa terbuka dan bersedia untuk diplomasi. Beliau adalah Presiden keamanan melalui kekuatan. Selepas operasi kemarahan epik, akhirnya kita beralih ke fasa diplomasi pada dasarnya. Tetapi malangnya Iran telah melanggarnya. Mereka masih mahu membuat perjanjian dengan Presiden. Kami sedang berbincang dengan mereka, tetapi sekali lagi, Presiden tidak akan membenarkan mereka menembak kapal di selat tanpa menerima akibatnya. Dan saya rasa itu satu lagi perkara penting. Saya rasa sepanjang proses ini, Presiden telah membuktikan, bukan sahaja kepada Iran, tetapi kepada seluruh dunia, bahawa kita boleh menyerah Iran pada bila-bila masa, di mana sahaja. Dan keupayaan mereka untuk mempertahankan diri hampir dihapuskan. Terima kasih kepada Presiden ini dan operasi kemarahan epik sejak dari awal lagi. Carolina, sila teruskan. Terima kasih banyak, selamat datang. Terima kasih. Dua soalan untuk anda. Jika saya boleh baca dua komen, satu daripada Presiden Trump dan satu lagi daripada naib Presiden mengenai Iran. Trump berkata, bagi saya ia adalah satu pembaziran masa. Tiada gunanya berurusan dengan mereka. Mereka adalah penipu dan gila. Ada sesuatu yang tidak kena di sana. Mereka adalah sampah, orang yang sakit, kejam dan ganas.
Naib Presiden Pence berkata di Joe Rogan malam tadi, "Saya sangat kecewa dengan rakyat Amerika dan orang dari negara lain yang mengatakan adalah mustahil untuk berunding dengan orang Iran. Jadi, bagaimana Anda menjawab percanggahan ini? Pahamilah bahwa ini mengelirukan rakyat Amerika dengan mesej yang bercanggah." Dan soalan kedua, sekurang-kurangnya ada 6 rakyat Amerika yang ditahan di Iran. Presiden Trump akan menjadikan ini sebagai syarat untuk meneruskan perbincangan dengan negara itu. Begitu juga dengan tahanan politik. Dan masih ada orang yang sedang dihukum mati di Iran sehingga hari ini. Sudah tentu, mengenai soalan kedua, saya tidak akan sekali-kali menetapkan garis merah atau syarat tanpa kelulusan presiden. Saya tidak pernah dengar beliau berkata begitu. Tetapi sudah tentu, memastikan kepulangan rakyat Amerika yang ditahan secara tidak adil atau dijadikan tebusan di seluruh dunia masih menjadi keutamaan beliau. Dan beliau telah melakukannya dengan luar biasa sepanjang 1,5 tahun yang lalu. Rakyat Amerika di luar negara telah pulang ke tanah air hasil usaha presiden dan pasukan keselamatan negaranya. Dengan segala hormat mengenai komen antara presiden dan naib presiden, Anda sedang mengambil kenyataan dari masa yang berbeza sepanjang konflik ini. Mengenai sama ada ini bercanggah, saya boleh katakan bahawa presiden dan naib presiden benar-benar sependapat tentang pendirian kita sekarang dalam konflik ini. Fakta bahawa anda melihat unsur-unsur dalam rejim Iran yang bersedia untuk berunding dan ada juga yang tidak begitu bersedia menunjukkan bahawa operasi kemarahan etik sangat berkesan kerana kami telah menyucarkan keupayaan mereka untuk berkomunikasi. Mereka kini adalah satu sistem yang berpecah belah dan bukan lagi negara pengganas yang kuat dan berkuasa seperti sebelum operasi ini, yang merupakan salah satu matlamat utama. Kami akan teruskan dalam proses ini dan seperti yang saya katakan, Presiden akan memastikan mereka bertanggungjawab jika mereka tidak menepati apa yang mereka janjikan kepada Amerika Syarikat. Tetapi beliau sentiasa terbuka kepada diplomasi pada masa yang sama. Terima kasih Caroline, sudah tentu. Sila teruskan. Dengan peningkatan serangan oleh Houthi, kita telah melihat penurunan dalam trafik perdagangan melalui Selat Hormuz. Hormuz Kerja apa yang sedang dilakukan sekarang untuk memudahkan Mempercepat aliran di Selat Hormuz dan mencegah Houthi menyekat minyak di Laut Merah bagi mengelakkan kenaikan harga baharu sebelum November. Sudah tentu. Baiklah, itu dua soalan yang berbeza. Pertama, mari kita lihat situasi di selat sekarang. Kita tahu ada sekatan kapal oleh Presiden yang sah untuk kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Ini telah dilaksanakan sepenuhnya dan sedang berkuat kuasa. Sekatan itu dikenakan semula kerana Iran tidak mematuhi perjanjian mereka dengan Bulj Iwa. Lebih daripada 10,000 kelasi marin dan juruterbang Amerika, 2 kapal induk, 20 kapal perang dan berpuluh-puluh pesawat sedang melaksanakan misi sekatan pada saat ini. Dalam 24 jam pertama sekatan itu, CENTCOM Amerika Syarikat telah mengalihkan 2 kapal dagang biasa dan melumpuhkan yang tidak mematuhi. Selat itu terus dibuka untuk kapal-kapal yang tidak berlayar dari atau ke pelabuhan Iran secara khusus, dan tentara Laut Zewara menjamin laluan tersebut. Mengenai bahan api, harga minyak adalah sekitar $80 setong atau mungkin kurang. Sebelum saya datang ke sini, itulah harganya. Harga petrol telah turun kira-kira 60 sen segelen sejak kemuncak konflik, dan Presiden telah berterus terang dengan rakyat Amerika. Mungkin akan ada gangguan sementara dalam pasaran minyak, tetapi apa yang kita tidak lihat ialah apa yang semua pesimis katakan, bahwa akan berlaku kenaikan harga minyak yang besar seperti yang ramai telah beri amaran. Ini sebahagian besarnya disebabkan oleh dasar tenaga presiden di negara ini untuk merancangkan semula pengeluaran dalam negara, tetapi kerajaan juga telah mengambil beberapa tindakan pantas untuk mengurangkan gangguan sementara ini. Seperti yang anda semua tahu, kami telah melepaskan minyak dari SPR, melaksanakan pengecualian Akta Jones dan pengecualian alam sekitar untuk bahan api. Presiden juga telah menggunakan Akta Pengeluaran Pertahanan untuk memulakan semula pengeluaran minyak di California. Tindakan pantas dan tegas oleh kerajaan ini telah membawa kepada situasi yang agak stabil. Di pasaran minyak, Presiden akan melakukan yang terbaik supaya harga turun dan kekal stabil untuk pengguna Amerika sehingga tamatnya konflik. Rakyat Amerika harus ingat mengapa kita melakukan ini, untuk mengelakkan Iran, sebuah negara pengganas, daripada memperoleh senjata nuklear. Terhadap kemudahan IBM Manewa di Erbil, mengancam kaki tangan Amerika dan wilayah Kurdistan, salah satu rakan paling rapat Amerika di Timur Tengah. Apakah mesej anda kepada mereka yang bertanggung jawab dan adakah anda masih berdiri bersama sekutu setia anda di Timur Tengah dan sekurang-kurangnya membantu mereka mempertahankan diri? Siapa yang melancarkan serangan itu? Adakah anda mengatakan serangan itu dilakukan oleh Iran?
Urda Bam, saya rasa saya sudah menyentuh perkara ini sebelum ini apabila saya berkata bahawa Iran malangnya telah menunjukkan bahawa mereka melanggar janji yang telah diberikan kepada Presiden Amerika Syarikat. Mereka sedang menanggung akibat yang sewajarnya atas tindakan itu melalui serangan yang telah diluluskan oleh Presiden dalam beberapa hari kebelakangan ini. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui kunci Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas yang fokus untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.